Subhanallah. Semangat tu. Kalau kat rumah, suara perempuan ke suara lelaki lagi kuat? Sepakat ulama mengatakan perempuan. Dan memang tak boleh nafi pun. Dan memang itu terbukti benar. Masya Allah. Kita boleh tengok orang perempuan start awal pagi kejutkan ahli keluarga. Bergegar rumah kan. Ingatkan pasal solat, gegar lagi. Ajak makan pun bergegar juga. Suruh tidur bergegar juga. Hebat Allah ciptakan bagi orang perempuan ni. Suara dia mantap. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun pada pagi hari, lalu mengejutkan pasangannya, dan jika pasangannya enggan bangun, lalu disapukan air di wajah, dipecik-pecik sikit. Ui, kalau pecik jadi gaduh besar tu kan. Tapi kena bincang dululah. Tapi Nabi sebut hadis ni, maka dia akan diberikan rahmat Allah. Jadi orang perempuan yang selalu kejut, saya nak tanya juga soalan ni, Tuan-tuan Haji kat depan ni kan. Biasa yang kejut bangun tidur ni perempuan ke lelaki? Amboi, nak ambil kredit lelaki. Tadi setuju seorang perempuan yang bergegar. Perempuan ke lelaki yang paling awal bangun dalam rumah? Oh, lelaki. Masya Allah. Sebab bini-bininya tak dekat sini tu berani cakap lelaki tu. Masya Allah. Tapi betul, ada rumah tangga yang suami, yang lelaki, yang ayah ni bangun dulu. Ada rumah tangga yang ibu, isteri, perempuan yang bangun dulu. Dalam hal ini, jangan kita jadikan ia satu isu sampai bergaduh. Awak ni lagi tak kiamat, lagi tak bangun. Gempa bumi pun tak bangun ni. Susah benar nak bangun. Kalau saya tak kejutkan, memang tak sembahyang subuh lah. Dah 20 tahun dah skrip tu. 30 tahun dah skrip tu. Tetapi rupanya Allah pilih wanita ini untuk dia bangun di awal pagi dan dia dapat rahmat Allah. Dan dia kejutkan ahli keluarga buat ibadah, ahli keluarga buat solat, dia dapat pahala. Sebab dia menganjurkan, asbab dia ahli keluarganya bangun lalu menunaikan kewajipan. Walaupun kita rasa macam bestnya kau dapat suami kau yang bangun dulu. Ya, dia bangun tahajud dan dia kejutkan ahli keluarga. Ya Allah, bilalah nak dapat suami macam tu. Nak tukar suami pula kan. Tapi ada orang yang redha. Dan saya jumpa ramai suami yang hebat, yang bangun dulu dan dia yang kejutkan ahli keluarga. Dan kredibiliti lelaki yang begini sangat hebat di mata isteri dan anak-anak. Dan antara figure tersebut adalah arwah ayah saya. Sebab dah meninggalkan, bolehlah nak puji. Kalau bulan Ramadan, arwah ayah akan bangun pukul 3.30 ke pukul 4 pagi. Dia akan masak untuk sahur. Ayah tak akan ulang lauk yang sama. Waktu berbuka, kita kan, saya sekarang pun, yang buka tu lah nanti panaskan balik. Subhanallah. Tapi arwah ayah tak pernah ulang lauk yang sama. Dan dia masak sahur lebih istimewa daripada masak berbuka. Sebab dia nak betul. Oh, ada yang ke apa? Cakap apa? Ya, cakap betul ya. Okey. Oh, saya sampaikan hasrat orang lelaki lah. Masya Allah. Saya cerita bukan pasal mak saya cerita pasal ayah. Dia orang lelaki kena sambut ni. Oh, lain macam ni tu. Okey. So, kita tajuk Ramadan ni tuan-puan sekalian. Kenapa kami adik-beradik 10 orang? Kenapa bila bulan Ramadan arwah ayah memang akan ambil part masak berbuka dan masak sahur. Dia nak ambil pahala orang berbuka puasa, orang berpuasa untuk ahli keluarga. Adik-beradik 10 orang. Dia akan bangun paling awal dan dia masak. Dan lauk untuk sahur lebih istimewa daripada lauk berbuka sebab dia kata supaya anak-anak berselera makan. Isteri, anak-anak selera. Sebab sahur kan tak berapa nak selera. Bayangkan dia boleh masak apa? Nasi minyak, nasi Arab, nasi bukan. Nasi yang susah-susah tu. Lauk-lauk yang pelik-pelik tu. Ikan 3 rasa, ikan siakap, masak steam. Ya Allah, dia punya kesungguhan. Selesai dia masak, barulah ayah ni akan kejutkan seluruh ahli keluarga. Kejutkan isteri, kejutkan anak-anak untuk bangun solat malam. Untuk hidupkan malam Ramadan. Walaupun ayah balik paling lambat dan tidur balik lambat.
Sebab ayah uruskan dulu program di masjid, selesai semua, lepas tu ada lagi moreh, ada lagi ni, dan dia sampai rumah pukul 11 ke 12 malam ke. Tapi dia juga yang bangun paling awal dan kejutkan ahli keluarga. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian memang saya akan ingat, kejutkan anak-anak walaupun kecil, bangun tahajud, bangun qiyamul lail. Kami pun pergi bila ke dapur, memang orang lelaki masak akan berkecah satu dapur. Orang perempuan lambat memasak sebab sambil masak sambil ngemas. Orang lelaki siap masak apa, memang kami tahu tugas kami kemas adik-beradik dan tugas kami menghidang. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, nak dapat kredibiliti dan wibawa seorang lelaki seperti ini, ia bukan satu usaha yang mudah. Melainkan ada nekat yang kuat sampai terakam dalam memori anak-anak ni sangat kuat. Arwah ayah saya meninggal pada 10 Ramadan Jumaat malam. Dalam keadaan yang sangat indah dan keadaan yang sangat baik. Dia sangat mencintai Ramadan, menantikan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dia sangat bekerja dan bersungguh-sungguh untuk buat kebaikan sebanyak mungkin. Dan dia tidak akan lepaskan kebaikan itu untuk dibuat oleh isterinya, oleh anaknya. Mana yang dia dapat buat, dia akan buat. Dia tidak akan, maksudnya, fastabiqul khairat, berkejar-kejar melakukan kebaikan. Walaupun dia boleh saja suruh mak saya buat itu, mak saya buat ni, anak-anak, mana dia mampu buat, dia akan buat. Bulan Ramadan adalah bulan saya lihat arwah ayah sangat sibuk. Sangat sedikit rehat, sangat sedikit tidur. Bersungguh-sungguh mengimarahkan Ramadan. Time buka puasa, dipanggil satu kampung buka puasa. Penuh, setiap ruang dalam rumah tu penuh, duduk untuk buka puasa, iftar. Orang lain tak volunteer untuk buat rumahnya tempat buka puasa, tapi bukan setiap malam lah, ada malam-malam tertentu. Dia masak sendiri untuk berapa orang? 100, 200, 300 orang. Sebab percaya dan beriman kepada ganjaran yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan. Jadi, di bulan Ramadan nanti, antara yang kita boleh usahakan adalah biarlah kita orang yang pertama bangun malam. Kita orang yang pertama berebut. Kalau suami bangun, bang, tidur balik, biar saya. Dah kenapa awak kejutkan saya? Tidur saya. Sampai tahap macam tu lah. Sebab nak berebut dapat rahmat Allah. Dan rahmat Allah, apakah ganjaran dan balasannya? Syurga. Syurga, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Itu mukadimah sebelum mukadimah ya. Masya Allah. Saya kena sebut ni penganjur yang menganjurkan program hari ini, iaitu Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Fikra Berhad. Ini adalah kumpulan anda-anda di depan saya, sama ada lelaki atau perempuan, adalah umat Islam yang Allah pilih untuk menggalas tanggungjawab, mengimarahkan dan menjadi khalifah kepada muka bumi Allah. Anda adalah di kalangan mereka, Tuan-Tuan Haji depan saya ni, Masya Allah, kita panggil peneroka juga kan. Peneroka Fikra ni, ada Felda, ada Fikra. Felda dia fokus apa? Apa beza Fikra dengan Felda? Dah confused, sendiri-sendiri pun confused. Felda getah sama. Fikra dengan Felda sama. Getah sawit, ya. Oh gitu. Subhanallah. Sekejap, Felda berapa ekar? 10. 8. Itu antara perbezaan dia. Bagi tepukan gemuruh. Tengok veteran. Masya Allah. Pakai samping cantik, elok. Dapat anugerah ya hari ni. Nah, memang sebab majlis ni. Ini ketua kampung ni. Ketua peserta patut handsome segak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketua peserta. Masya Allah. Tuan Haji umur berapa? 72 baru. Masya Allah, 72. Tenaga, semangat, senyum macam 27. Alhamdulillah, terkejut Haji. Orang rumah ada lagi? Ada. Mana rumah? Angkat tangan siapa yang punya. Orang rumah pun segak, cantik, manis. Tuan Haji pandai jaga orang rumah. Oh, macam ni ya. Orang rumah lawa, tengok pandai bergaya, sedap mata memandang. Masya Allah. Pasangan bahagia. Dan nikah berapa tahun?
71 nikah sampai sekarang. Dalam 50 tahun lebih tu. Betul tak dah 50 tahun lebih? Masya Allah, tepukan paling gemuruh pada pasangan. 50 tahun lebih mengekalkan sebuah rumah tangga. Maaflah Tuan Haji sebelah-sebelah, saya tak promote. Tak apa? Tak apa, Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya masuk-masuk, bila saya tengok ada muka ibu-ibu, nenek-nenek atau atuk, saya semacam, Masya Allah, indahnya majlis ni. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, sebaik-baik di kalangan kamu orang yang terbaik, orang yang paling baik di kalangan kamu orang yang umurnya panjang dalam kebaikan. Sebab itu kalau nak cakap, oh ustazah penceramah, pendakwah, ilmuwan jadi ustazah orang paling mulia, tidak. Tahukah siapa orang paling mulia dalam dewan ni? Mereka, ibu-ibu, ayah-ayah kita ni, yang umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar, insya-Allah. Ni hajah kita ni umur berapa? 71. Saya ingat tadi 50-an. Allahu Akbar. Tak buka tudung dah balik rumah. Sebab tudung ni kot jadi nampak muda kan? Taklah. Kalau buka tu makin muda nampak kan? Makin tua. Sebab putih dah kan? Pakai inai cantik tu nampak muda. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Jadi Fikra 8 ekar, Firda 10 ekar. Macam tu ya. Okey. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi. Terima kasih pada MC, Tuan Ahmad Farouk, Tuan Muhammad bin Abdul Rahman, pengurus besar kumpulan hak ehwal peserta. Tuan ya? Ke siapa ni nama Tuan Muhammad bin Abdul Rahman? Ada yang lain ya? Masya Allah. Tuan Ishaq bin Hamad, pengurus besar bahagian pengurusan, barisan pengurus besar kumpulan pengurus besar dan pengurus besar wilayah ahli jawatankuasa, para peserta majlis tilawah, para jemputan khas, para kaki tangan Fikra di dalam auditorium dan yang mengikuti secara online. Masya Allah. Kenapa saya sebut kalian adalah subhanallah. Oh ni ada tulis lah pasal Fikra. Saya kena baca supaya yang melihat secara online ni dia tahu ni tentang apa itu Fikra. Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah atau Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority, Fikra asalnya telah ditubuhkan. Oh, dia bahasa Inggeris rupanya. Fikra tu bahasa orang putih. Saya baiklah saya berjaya sebut. Kau tak nampak sangat dah tak erti kan. Tapi tak betul sangat saya sebut tu rehabilitation. Bunyi sedap betul lah tu. Okey. Asalnya telah ditubuhkan pada tahun 1966 sebagai badan berkanun. Oh, lepas Tuan Haji lahir baru tubuh. Tuan Haji lahir dulu kan? Tuan Haji lahir 1951. Masya Allah, hebat. Fikra dipertanggungjawabkan untuk memajukan kawasan luar bandar dengan membuka peluang kepada masyarakat luar bandar menyertai aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan. Pada tahun 1997, Fikra telah dikoperasikan, kini dikenali sebagai Fikra Berhad. Bertukar status daripada badan berkanun kepada sebuah entiti syarikat korporat milik Menteri Keuangan, diperbadankan dan di bawah penyelidikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Masya Allah. Anda adalah golongan yang istimewa dipilih oleh Allah bagi berbakti pada bumi, pada tanah. Dan disebabkan kerja keras ibu-ibu, ayah-ayah kita peneroka Fikra ni, maka subhanallah, tanah-tanah itu kuat dan kukuh dengan tanaman-tanaman yang dijaga dan dipelihara. Maka tanah-tanah yang jatuhnya hujan itu, dia telah menjadi tempat tadahan air hujan yang sangat baik, mengurangkan banjir dan kerosakan alam, dan memberikan sumbangan ekonomi yang besar pada negara kita dan sumber makanan asasi rakyat Malaysia. Masya Allah, Allahu Akbar, hebat. Kita rasa tugas kita biasa. Saya peneroka je, tak banyak sangat pun, orang biasa je. Di sisi manusia mungkin, tapi di sisi Allah, apa yang kalian buat sebagai apa pun di dalam Fikra ini sangat besar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Antara dosa yang besar, yang sangat besar adalah merosakkan bumi Allah. Tapi kalian adalah pejuang-pejuang yang menjaga bumi Allah. Betul ke betul?
Siapakah pejuang yang menjaga agama Allah, menjaga muka bumi Allah? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Siapakah yang menjadi pejuang ni? Ini tak berjuang. Ini merosakkan ke? Angkat, angkat. Semua wajib angkat. Allahu Akbar. Wajib angkat. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, tak ramai dia rasa dia seorang pejuang. Tapi betul kan Tuan Haji, masa awal-awal meneroka dulu susah kan? Guna tulang pak kerat, tak ada mesin, sebat sendirilah, lalang-lalang pokok-pokok tu kan. Jumpa ulau kan, belekau atas pagau. Pernah jumpa singa? Rimau. Oh, singa pelik lah pula. Rimau. Buaya tak adalah kan? Buaya bawah. Berani. Kita sekarang nak lalu hutan pun takut. Depa yang peringkat awal bukan ada jaminan keselamatan pun. Masuk tu dengan hutan belantara yang betul-betul tebal, nak jadi peneroka awal tu, ilmu ibu-ibu ayah-ayah kita ni luar biasa. Pendindingnya, nak menghadap tempat baru yang keras ke, lembut ke, nak masuk alam-alam yang lain, yang dulu jin duduk ke apa ke, pengalaman dia orang. Saya sebut pun rasa meremang. Sebab itu kita boleh nampak pada tubuh badan ibu-ibu ayah kita ni, urat-urat yang terkeluar tu jadi saksi di hadapan Allah kelak. Kita orang muda hari ni apa tahu? Semua kerja senang, bawa dalam aircon, bawah teduh, tu pun duk zikir apa? Bilalah aku nak pencen. Ingat aku hadap sangat kerja ni. Laki aku mampulah tanggung aku. Cuma aku nak menyumbang je pada negara. Amboi-amboi. Padahal sayang juga nak lepaskan tu kan, gaji tu, duit poket tu. Saya selit ni supaya kita memahami nilai kerja yang tuan-puan duduk sekarang. Dan nanti bulan Ramadan, mungkin sebab kerja yang sibuk, kerja yang banyak, mengurangkan kita untuk ibadah khusus. Dari sudut baca Quran ke, zikir ke, sebab sibuk kerja ni. Tetapi jadikanlah pekerjaan kita nanti di bulan Ramadan sebagai sumber pahala terbesar. Buat kerja sungguh-sungguh, sehabis sebaik, seikhlas hati, datang ujian, tetap teguhkan diri. Sebab apa? Allah akan menguji kita dengan ibadah yang kita buat. Subhanallah, tuan saya nak baca satu hadis Nabi. Dua hadis Nabi. Nak bagi khabar gembira kepada ibu ayah kita yang kerja keras ni. Janganlah pula terasa, amboi ustazah, saya kerja keras juga walaupun di pejabat. Semua orang bekerja keras. Tapi dengarkan hadis ini. Satu hari Nabi melihat ada seorang lelaki, bawah terik matahari, sedang mengetuk-ngetuk batu, pecah-pecahkan batu besar jadi kecil-kecil. Kalau sekarang, kalau kerja kontrak dah guna mesin, zaman dulu manual lah, untuk buat binaan bangunan. Lalu Nabi bertanya, apakah yang kamu sedang lakukan? Lalu dia menjawab, ya Rasulullah, aku mencari rizki yang halal untuk ahli keluargaku. Lalu Nabi pun menjawab, hadza yadun, tangan ini, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Dua tangan, tulang empat kerat kita cari rizki ni, Allah pandang. Walaupun manusia tak pandang kerja kita, macam rendah, macam tak disebut-sebut, tak ada viral pun, subhanallah. Tetapi Allah memandang apabila kita cari rizki bersungguh-sungguh, kita jaga keberkatan, kita buat dengan benar, jujur, ikhlas. Walaupun tak naik harga getah, tak naik harga sawit, tak naik pun sikit, turunnya banyak. Saya tak tahu betul ke tak ya. Kan harga sumber makanan tu kan main naik melonjak-lonjak. Yang ni tak jauh beza, wallahu alam. Harga getah dunia tinggi mungkin, tapi wallahualam ini bukan isu politik ya. Saya bagi contoh di Zimbabwe. Tak tahulah. Maksudnya ujian dalam mencari rizki yang halal memang akan ada. Allah uji sabar, Allah uji redha. Bukan sekejap ustazah sabar jadi peneroka ni 20 tahun sabar, 30 tahun sabar. Ketahuilah pahala sabar itu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu ganjarannya tidak mampu ditulis, tidak mampu dihisap, tidak mampu dihitung oleh para malaikat nak menulis. Nak kata banyaknya pahala sabar. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, barang siapa mencari rizki yang halal,
dan barakah. Akan untuk menyara, untuk menafkahi dirinya dan untuk menafkahi orang yang di bawah tanggungannya, ahli keluarganya, dan untuk membantu orang yang memerlukan. 3 golongan Nabi sebut. Untuk dirinya supaya tidak meminta-minta, untuk ahli keluarganya ataupun orang yang dia bertanggungjawab, dan yang ketiga untuk membantu orang yang memerlukan. Dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Di mahsyar kelak ada 2 je wajah. Satu putih bersih bercahaya, satu hitam pekat kelat. Walaupun di dunia kulit kita si hitam manis, tetapi walaupun orang negro hitam pekat di dunia, tapi jika dia di kalangan orang yang bercahaya di akhirat kelak, dia akan putih bersih bercahaya. Walaupun di dunia dia putih melepak, tapi jika dia di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah, maka dia akan hitam legam di akhirat kelak. Jadi, boleh jadi muslimin-muslimat, kita tak dapat wajah bercahaya hasil pada wuduk, hasil pada solat. Boleh jadi sangat susah nak jadi ahli wuduk yang kekal 24 jam dalam berwuduk, susah. Nak jadi ahli solat, ahli qiyam, ahli siyam, ahli sedekah, nak wajah bercahaya dengan ibadah-ibadah. Tetapi kerana kita orang yang bekerja, dah 8 jam bekerja setiap hari, lagi lama jumlah kita bekerja berbanding jumlah ibadah kita, maka jadikanlah pekerjaan kita sebagai satu ibadah. Jangan banyak menggunakan waktu bekerja melainkan untuk bekerja. Amanah dengan pekerjaan. Buat sehabis baik, bukan buat asal buat. Ramai umat Islam kerja asal buat. Cukup bulan dapat gaji. Asal kerja, kadang balik petang tak tahu buat apa. Kalau tengok betul-betul 1 jam je daripada 8 jam, kerja betul-betul. Yang lain borak, kejap buka Shopee, kejap buka Lazada, kejap buka FB, kejap buka gosip. Dah tutup gosip dekat FB, sambung pula dengan kawan sebelah laki. Kadang kau baca tak pasal Ukasha dengan laki dia kena hentam dekat Singapura tu. Aku rasa bukan sebab dia lawa, mungkin ada musuh. Sebab dia lawa lah. Bagi aku bukan lawa sangat, biasa je lah. Oh, panjang pula cerita. Contoh macam biasa je Ustazah kan. Macam Ustazah ada pengalaman je. Nak sebutnya, Masya Allah, gangguan utama hari ini keberkatan kerja media sosial, gadget. Walaupun dah fokus, nampak macam fokus, tapi kepala ingat tu, beg tu nak purple ke nak hijau, purple ke hijau. Duk fikir. Nampak macam dia buat kerja, ngadap file. Lepas dah tu buat keputusan. Kadang keputusan dapat dibuat selepas semayang. Dah semayang fikir tu betul. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, sebab itulah Islam memberi jalan keluar kepada kita melalui harta, rezeki. Pertama zakat, kedua sedekah. Itulah yang akan membersih dan menyucikan harta kita, rezeki kita yang bercampur dengan syubhah, yang bercampur dengan pekerjaan kita yang bukan betul-betul berkat. Saya bukan kata tuan-puan, saya kata diri saya. Saya pernah bekerja agensi kajian 9 tahun sebagai pegawai Islam di JAKIM, penolong pengarah di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Undang-undang keluarga, saya resign tahun 2017. Saya pernah bekerja dalam suasana pejabat yang ramai-ramai. Dan sekarang bekerja sendiri. Staf ada 170 orang sekarang. Bila jadi majikan, beban dia berbeza pula. Ada beban yang lebih berat. Sama je, mana-mana pun berat lah. Kalaulah kita betul-betul merasakan amanah itu adalah amanah, kita akan rasa berat. Kita akan dihisap. Kita akan disoal oleh Allah kelak. Untuk setiap sen rezeki. Sebab itu zakat membawa masuk penyucian. Zakat juga mau masuk penambahan. Zakat juga mau masuk bercambah, subur. Dan ramai di kalangan umat kita tak bayar zakat. Tak bayar zakat pendapatan. Tak bayar. Alasan dia, saya yang layak terima zakat Ustazah. Kenapa? Saya berhutang. Tuan berhutang dapat kelulusan bank? Dapat. Kenapa lulus? Layak. Tuan tak layak dapat zakat. Tuan berhutang sebab tuan layak. Kelayakan tu kerana tuan mampu berhutang dan bayar hutang. Orang yang miskin dan berhutang dan tak mampu bayar hutang dan dia berhutang kerana keperluan untuk makan minum, itu baru orang miskin. Tuan-puan, kita pula berhutang kerana kehendak. Kemampuan rumah harga 300,000, kehendak nak rumah 600,000. Kita potong sana, potong sini sampai memerlukan. Sampai kita rasa kita kita memerlukan. Sedangkan bila bayar zakat, Allah buka lagi jalan-jalan rezeki. Tuan-puan sekalian, Ustazah ni lagi tajuk Ramadan kan? Kan pasal kerja. Kenapa saya ditakdirkan Allah sebut-sebut perkara ni? Saya di hadapan orang-orang yang bekerja.
Kalau saya ceramah kat masjid, saya campur terus je. Orang bekerja, selalu soalan saya terima, Ustazah, bagi orang bekerja macam mana ya Ramadan? Rasa macam sama je. Balik kerja, balik terburu-buru masak, baca Quran, jumlah sama je dengan bulan yang lain. Orang bekerja kena faham kerja adalah ibadah, bagaimana nak dapat kerja yang berkat. Sebab daripada pekerjaan itulah dia dapat pahala berganda bila bulan Ramadan, berganda lagi. Sebab dengan lapar, dahaga tapi bekerja. Buat sungguh-sungguh. Masya Allah, Alhamdulillah. Izinkan saya minum air sikit. Ada air Milo ni. Jemput ya semua minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada mari on the way tadi saya minum air kopi. Kadang minum air kopi ni dia jadi macam mana ya? Menggeletik macam menggatal lah pula. Itu bahasa orang Terengganu. Mak saya kata geletik. Geletik tu macam sebenarnya bahasa moden macam hypo gitu. Kita rasa macam mana kalau saja tiba-tiba pula minum kopi. Padahal saya tahu kafein tu saya kurang serasi. Bismillah. Ni air coklat ni. Okey, saya diberi masa sampai pukul 12. Kan pukul berapa? 11.40. Ada 20 minit lagi. Hajah okey ke 20 minit lagi ceramah? Okey, subhanallah. Tengok muka Hajah senyum saya lega. Tuan-tuan Haji okey lagi ke? Masya Allah, boleh ya? Okey, semua boleh lagi semua? Boleh lagi 20 minit. Sebab saya diberitahu lepas pukul 12 ada program lain. Program apa lepas 12? Makan. Kesambungan musabaqah. Oh, itu pertandingan ke? Oh, ini program sempena apa? Sempena Ramadan lah. Oh, baguslah. Saya terkejut sebab katanya program ni dari pagi sampai petang. Bersedia sakit pinggang? Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, hebat. Sebab biasa tempat-tempat lain, kalau program Ihya Ramadan, sambut Ramadan, dia buat ceramah je 2 jam. Lepas ceramah 2 jam, dia pun mengketadarah. Apa tu? Makan. Lepas tu dah lupa dah ceramah tu. Sebab fokus makan tu lebih utama. Tapi program ni dengan musabaqah apa semua, Masya Allah. Saya bayangkan mungkin masa musabaqah tu orang lagi penuh dah dewan ni ya. Ke separuh hilang. Sebab Al-Quran tu, kalau kita di kalangan orang yang berat, susah nak baca, jadilah orang yang mendengar Al-Quran. Kalau baca pemalas, dengar pemalas, duduk dalam majlis Al-Quran pemalas, oh matilah, lebih baik mati. Bukan saya cakap ya puan ni. Sila meninggal ayatnya. Sila meninggal. Subhanallah. Sebab dia dah mati sebelum, hati dia dah mati sebelum dia mati. Hati dia dah mati sebelum dia mati. Sebab majlis yang dibacakan ayat Quran ini taman syurga. Orang yang tak suka taman syurga di dunia, macam mana dia nak dapat jadi taman syurga sebenar di akhirat kelak? Baru jadi niat lain. Ustazah dah cakap macam ni, susah aku nak bangun lepas ni. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada lebih kurang 15 minit. Tajuk kita Ramadan yang diraih dan dirindui. Ramadan yang dirindui. Betul ke kita rindukan Ramadan ni? Betul? Tak sabar nak jumpa Ramadan ke sabar? Ke ayatnya dah Ramadan dah pula. Cepatnya masa. Tiba-tiba dah Ramadan. Kita ni Ramadan dah ni. Susah hati je nak jumpa Ramadan, hari-hari makan tak berhenti. Malam ni nak makan mana? Setengah hari mana? Lagi 7 hari je ni. Nak puasa ni. Dia punya nak hadapi Ramadan, macam Ramadan sebulan tak makan. Kejap bahagian ni buat makan-makan. Kejap unit ni pula buat makan-makan. Makan-makan. Nak sambut Ramadan. Gelak tu macam terasa, betul tak? Jomlah buat makan-makan nak sambut Ramadan. Ya Allah, dia punya meriah sebab saya pernah kerja agensi kerajaan. Pernah kerja pejabat. Nak puasa Rejab, puasa Syakban tu bukan main payah. Kejap yang ni buat makan ni. Kita baru niat nak puasa sunat esok. Tahu-tahu nasi Arab. Tahu-tahu, ya Allah, menu. Nak sambut Ramadan tu macam sebulan tu tak boleh makan. Padahal malam boleh makan. Yang tak boleh makan siang je. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian.
Para alim ulama, sahabat Nabi, Nabi sendiri, bila lagi dekat dengan bulan Ramadan, lagi kuat berdoa dan makin takut tak dapat jumpa Ramadan. Menangis, minta sungguh-sungguh, sebab tidak ada jaminan pun di kalangan kita dapat masuk ke gerbang Ramadan. Tak ada jaminan. Nabi SAW bersabda, kam min saimin, betapa ramai, seolahnya majoriti orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya, daripada bulan Ramadan yang disediakan pahala begitu banyak, bukan hanya melalui ibadah puasa, semua ibadah, ia tidak dapat apa-apa, kosong, dia tak dapat apa-apa. Nabi kata, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash, yang dia dapat lapar dan dahaga. Itu je yang dia dapat. Pahala tarawih tak dapat, pahala puasa tak dapat, pahala sedekah, pahala-pahala tak dapat. Yang dia dapat lapar dahaga tu je. Sebab ramai yang melalui Ramadan tanpa ilmu, tanpa kenal nilai Ramadan. Dia bersungguh 1, 2, 3 Ramadan dia bersungguh sikit baca Quran. Kawan tu ajak, jomlah kita ni Al-Quran. Dah baca Quran belum? Oh, Al-Quran saja. Masuk hari keempat, hari kelima dah lain macam dah. Sebab dia rasa dah banyak 1, 2, 3, dah langsung tak baca Quran. Masuk tengah, masuk hujung, dah sibuk dah pilih baju gaya. Tak ada masalah pilih baju gaya. Tetapi jangan sampai mengurangkan hubungan kita dengan Al-Quran. Tuan-puan sekalian, saya nak bagi tip. Sebab Nabi SAW bersabda, di bulan Ramadan, pahala amalan sunat digandakan umpama seperti ibadah amalan fardu. Dan amalan fardu digandakan sampai 70 kali ganda, lebih daripada 70 kali ganda. Ada orang tanya, Ustazah, saya tak mampulah nak baca Quran banyak-banyak. Waktu bekerja, tempat saya bekerja, bos tak bagi saya baca Quran. Maksudnya, dia kata kalau nak baca, waktu rehat tu lah. Walaupun saya ni, bos saya tak bagi. Sama ada bos Muslim ataupun non-Muslim, memang ada banyak menghadapi situasi begini. Bila saya balik kerja, saya dah sibuk nak siapkan ni. Lepas dah waktu maghrib, sibuk juga Ustazah dengan anak-anak begitu begini. Lepas isyak, kadang tarawih, kadang tak. Lepas tu itulah rutin yang tidak berubah sepanjang Ramadan. Jadi saya macam mana nak dapat pahala baca Quran sebanyaknya? Saya jawab, ulanglah bacaan yang dah hafal sebanyaknya. Sambil kerja tu ulanglah 3 kul ke, ayat kursi ke, ulanglah bacaan Al-Fatihah. Sebab yang disebut setiap huruf. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran akan diberi pahala setiap huruf 10 kebaikan. Satu huruf ayat Al-Quran 10 kebaikan. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf digandakan 10 kebaikan. Cuba kira berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tahu? Kita nak bagi hadiah. Cepat, angkat tangan. Kita nak bagi hadiah percuma planner. Istimewa planner Ramadan. Berapa huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim? Siapa ada jawapan, angkat tangan. Angkat. Berebut angkat tangan, susah nak pilih. Masya Allah, hebat orang fikrah. Macam mana ni? Subhanallah, sila kita pilih yang ni. 19 ada, 18 ada, 19. Tapi yang pertama jawab berapa? Oh, Google dia, Google. Tepukan gemuruh buat Hajah Bertuduh Orin. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini planner ni bernilai RM58. Dalamnya sangat indah, nanti tengok, khas untuk Ramadan. Tahniah, dah kena bagi tumpuan ya, sebab ada lagi soalan selepas ni. Bersedia dengan Google, Tok Guru Google, tarik cepat-cepat, tadi tak bersedia kan. Tapi hebat, kalau kita kira Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, kali 10 jadi 190. Maksudnya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim saja, Allah dah beri setiap satu huruf 10 gandaan. 10 gandaan. Itu yang ada orang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Dia kira-kira dah banyak dah tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Campur alif lam mim dah 20, dah 22 dah. Kali 10. Janganlah macam tu tuan-tuan sekalian. Orang beriman bila dia dengar hadis ni, dia lagi semangat nak baca banyak-banyak. Bukan bila baca satu muka surat, ui dah banyak sangat ni, dah terlebih pula pahala kan nanti. Tak, ini orang yang ada dalam hatinya, na'udzubillah ya, hati yang ada sifat nifaq. Bimbang dia dikaburi dan dia ditipu daya dengan sedikit amalan tapi rasa banyak. Sebab sifat orang beriman, amalan banyak, rasa sikit. Sifat orang yang ada penyakit nifaq, amalan sikit, rasa banyak. Jadi Masya Allah, bila kita dengar hadis Nabi ni, ya Allah, banyaknya Allah nak bagi pahala. Itu kalau bulan biasa. Bulan Ramadan bagi yang membaca Al-Quran, gandaannya sehingga 700 kali ganda, sehingga tidak terhitung. Kalau bulan lain 10 kali ganda, Nabi sebut, sesungguhnya setiap amalan digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Tetapi untuk Ramadan, lebih daripada 700. Ui, lagi sikit dia baca alif je. Laming pun tak sambung. Sebab 700. Ui, banyak dah tu. Cukuplah tu. Berpada-pada, kena bersederhana. Bukan main lagi. Tapi kalau dalam bab membazar, dia membazir tak apa. Makan ni, makan. Kita dipesan supaya jangan membazir. Tapi bila pergi membazar, semua rasa boleh makan. Tapi bila buka puasa, sentuh sikit yang lain tu buang. Sebab itu ramai di bulan Ramadan. Tahu tak bulan Ramadan ini, seluruh dunia, sisa makanan paling banyak dibuang ada pada bulan Ramadan. Seluruh dunia. Sisa makanan dibuang paling tinggi di bulan Ramadan. Paling tinggi. Termasuk di Mekah dan di Madinah. Kan ramai orang nak bagi buka puasa. Semua ni. Sampai makanan tu penuh, akhirnya totong sampah penuh dengan makanan bila nak dibersihkan, nak solat tarawih. Termasuklah di mana masjid, surau, di rumah masing-masing. Betul ke betul apa yang saya cakap ni? Saya baca statistik ni tahun bila? Sampai subhanallah, sepatutnya bulan ini adalah bulan yang mana kita merasai keperitan orang yang kelaparan. Tapi tidak. Bulan Ramadan menjadi bulan mengikut hawa nafsu makan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ada orang dia nak berpuasa dengan tak rasa lapar. Belum tidur makan. Bangun tidur, sahur makan. Lepas tu beli pula produk yang kata akan tak rasa lapar. Sedangkan nikmat rasa lapar itulah nikmat bagi orang yang berpuasa. Rasa lapar, ya Allah lapar. Tapi zikir juga, pahala berganda. Lapar, tetapi baca Quran juga dalam keadaan dah lapar, solat juga. Sebenarnya nilai nikmat dalam berpuasa adalah merasai kelaparan tu. Bukan kita berpuasa tak nak lapar, tapi puasa memang nak rasa lapar. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. 5 minit lagi ya, pukul 11. 10 minit lebih kurang 10 minit. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, Iza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, maghrib Ramadan, 1 Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu syurga. Abwab maksudnya pintu-pintu, semua pintu syurga. Pintu syurga ada berapa? Cepat, pintu syurga ada berapa? Angkat tangan siapa nak jawab? Sudah, angkat tangan. Berapa? Lambat angkat yang depan ni, Masya Allah, ragu-ragu. Puan jawab berapa? 7. Ada jawapan lain tak? Angkat tangan cepat. Angkat. Orang lelaki tolonglah angkat. Orang lelaki kan dia macam dia buat-buat cool pada dia nak hadiah. Ya tuan, baju pink. 7. Saya nak jawapan lain seperti 7. Kita bagi lelaki 1 ya puan. Angkat. Berapa? Anda pasti? Masya Allah. Dah kahwin belum tu? Tak lagi. Tak laku ke? Orang handsome. Dah kerja kan? Belum lagi? Oh, tengah belajar. Oh, tengah belajar lagi.
Oh, sebab pandangan jauh. Jadi nampak macam ayah orang. Tapi mana nampak muda, handsome, rupa ada. Masya Allah. Belajar lagi. Hebat. Belajar kat mana? Bawah lepas SPM. Matangnya kamu, Masya Allah. Bakal suami soleh ni. Bakal lelaki yang hebat ni. Ayah yang misali ni, Masya Allah. Saya doakan. Tuan nama siapa? Nama? Izwan. Azwan. Masya Allah. Dikurniakan isteri yang salihah. Oi, laku ni esok ni. Laku ni. Oh, dia risau. Bawah lepas SPM. Dan dia qari. Masya Allah. Boleh ke nanti nak dengarkan bacaan? Duduk sini kejap, masuk live saya kejap boleh? Sebab nanti kan saya dah tutup live. Boleh ke? InsyaAllah. Nanti minta biar orang live mungkin nak tengok. Siapakah calon imamku? Oh, ramai ni Aim ni. Anak siapa lah ni? Subhanallah. Sebab dua-dua jawapan ni betul. Yang sebut pintu syurga ada 7, ada hadis Nabi sebut 7, ada yang sebut 8. Jadi, ya, hadiahkan planner tersebut untuk puan yang pertama tadi jawab 7 tadi. Masya Allah, tepukan gemuruh. Dan saudara Azwan. Masya Allah, tuan-puan. Nanti kita buka apa yang istimewa ni. Masing-masing macam tak puas hati. Aku pun jawab lah tadi 7. Senang sangat. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ada hadis Nabi yang sahih menyebutkan 4 pintu syurga. Pintu syurga Allah. Dalam satu hadis Nabi yang saya sebut 4. Yang pertama, babus salah. Yang kedua, babul jihad. Yang ketiga, babus siyam. Pintu orang berpuasa. Yang keempat, babus sadaqah. Pintu orang-orang yang bersedekah. Dan 4 yang lebih, 4 lagi ataupun 3 lagi ada perbahasan sebab ada berbeza-beza hadis Nabi. Subhanallah. Ada yang sebut babu zikr, pintu orang berzikir. Ada sebut babu birrul walidain, orang yang sangat selalu berbakti pada ibu bapa. Ada sebut babu sab, pintu orang-orang yang sabar akan dipanggil masuk. Tapi di bulan Ramadan, abwabul jannah semua akan dibuka oleh Allah. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan akan ditutup pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan akan dibelenggu syaitan. Subhanallah. Dan pada malam Ramadan, Allah akan memilih di kalangan hamba-Nya untuk dicatat sebagai bakal ahli syurga. Dan Allah akan memadam nama-nama ahli neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sebab itulah tuan-puan dimati Allah sekalian. Sampai Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan Allah, akan dicampakkan ke dalam neraka dan dijauhi daripada rahmat Allah. Maksudnya jauh daripada syurga. Sampai Nabi SAW berikan satu amaran. Siapa yang bertemu dengan Ramadan? Di hadapan saya ni, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, ada yang dah jumpa Ramadan 40 kali. Ada dah jumpa Ramadan 50 kali. Ada jumpa 60 kali. Ada jumpa 30 kali Ramadan. Adakah kita menjamin Ramadan yang lepas kita mendapat pengampunan Allah? Yang sepatutnya daripada Ramadan kita dapat syurga, na'udzubillah, ada orang selepas Ramadan dia dapat neraka. Kita memang kalau boleh nak dengar yang best-best, tapi ingat amaran Nabi ni. Saya nak bacakan hadis ini sebagai penutup kepada perkongsian pada hari ini. Betul ke Ustazah dah tutup? Ingat ada soalan kuis lagi kan? Masya Allah. Hadis Nabi SAW, ketika ini Nabi menaiki mimbar. Nabi menaiki mimbar. Langkah pertama, Nabi sebut amin. Yang kedua, Nabi sebut amin. Yang ketiga, Nabi sebut amin. Selepas menyampaikan khutbah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu menyebutkan amin sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, ketika aku menaiki mimbar tadi, Malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu Malaikat Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan lalu tidak mendapat pengampunan Allah, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Lalu Nabi sebut amin. Yang kedua, Malaikat Jibril kata apa? Wahai Muhammad, barang siapa yang saat hidupnya dia sempat dengan ibu bapanya,
tapi tidak berbakti dan menyakiti ibu bapanya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan jauh daripada rahmat Allah. Wahai Muhammad, katakan amin. Nabi pun follow je malaikat Jibril suruh sebut amin, Nabi sebut amin. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, katakanlah, sesungguhnya barang siapa yang bila disebut namamu lalu tidak berselawat kepadamu, dia jauh daripada rahmat Allah, tapi tak dicampakkan dalam neraka. Katakanlah amin. Nabi Muhammad pun kata amin. 3 perkara ni. Kenapa Nabi sebut amin, amin, amin? Sebab malaikat Jibril memberikan arahan dan semua ini perintah daripada Allah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, apakah ciri-ciri orang yang tidak dapat pengampunan Allah daripada Ramadan yang lepas? Ramai orang, dia bukan menyembah Allah di bulan Ramadan, tapi dia menyembah Ramadan. Menyembah Ramadan. Bulan Ramadan dia jaga solat, bulan Ramadan dia jaga aurat, bulan Ramadan dia jaga ikhtilat, bulan Ramadan dia sekian-sekian, tetapi habis je Ramadan, 1 Syawal bergaul bebas, 1 Syawal dedah aurat, pakai baju raya ketat, senat, 1 Syawal pesta riak, tunjuk itu, tunjuk ini. Sebenarnya kita share kegembiraan tak ada masalah, tapi ada adab, ada akhlaknya. Kita share di media sosial. Kalaulah masa kita nak share gambar tu ada ahli keluarga kita yang tak tutup aurat sempurna, cover lah. Boleh buat emoji, buat sensor. Betul ke betul apa saya cakap ni? Ramai orang yang merosakkan Ramadannya dengan 1 Syawal. Balik rumah berkumpul adik-beradik jadi gaduh. Jadi mengumpat 1 Syawal itu ipar, duai, tak puas hati tu, tak puas hati ni, gini. Ya Allah, Allahu Akbar. Sebab itulah antara ciri-ciri orang yang dapat pengampunan. Dia telah mula meninggalkan maksiat dan dia tidak mengulangi maksiat. Maksiat ni bukan berduaan je. Semua apa yang Allah tidak suka dia mampu tinggalkan. Jadi kalau saya nak muhasabah diri, nak jujur pada diri saya dah jumpa Ramadan banyak kali dan masih banyak lagi perbuatan maksiat saya masih ulang. Maksudnya, saya sendiri, saya tak tahu tuan-puan fikir diri sendirilah. Fikir masing-masing. Kita masih belum dapat tahap yang benar-benar dapat pengampunan. Kan taubatan nasuha tu, syaratnya apa? Menyesali, meninggalkan betul-betul apa yang Allah larang dan tidak mengulangi kembali. Jadi, kita dah jumpa 30 kali, 40 kali Ramadan dan kita masih ulang lagi. Perangai memburuk-burukkan, mengadu domba, mengumpat, perangai-perangai maksiat kita. Maksudnya, Ramadan yang telah kita lalui selama ini belum mampu mengubah kita pada hari ini. Belum mampu membentuk diri kita pada hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, yang kita bimbang, tuan-puan sekalian, kesimpulan dan penutup, macam dah ada signal tu kan? Betul kan tuan kan? Macam dah ada signal pada atas. Saya nampak tu ada perutusan supaya maklum Ustazah, masa dah habis. Ada yang sedang menonton ni ada 2,000 lebih. Yang hadir dah lebih kurang dalam 20,000. Termasuk yang tak dapat dilihat lah ya. Malaikat-malaikat mudah-mudahan. Jadi, Masya Allah, Allahu Akbar. Penutup betul-betul tuan. Ya. InsyaAllah Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan kita masuk ke dalam Ramadan pada kali ini dengan ilmu, dengan kesedaran dan besarkan Ramadan melebihi daripada Aidul Fitri. Buatlah operasi bersih rumah, kemas rumah. Kau nak cat-cat sekarang, nak dekor-dekor rumah sekarang, nak susun atau perabot sekarang, dan biar ada ruang yang indah untuk kita buat ibadah sebagai kita rasa bersungguh-sungguh. Sungguh ni, saya pernah duduk di Mesir, bukan duduk apa, saya belajar dulu kan di Al-Azhar. Nak sambut Ramadan, meriah dia orang, lampu-lampu dengan macam, kenapa ni? Punyalah sambutan nak jumpa satu Ramadan tu. Tapi esok nak raya macam hari biasa. Tak ada apa-apa. Lepas tu dia orang takbir-takbir, balik dah senyap dah. 2-3 hari dah senyap. Kita kan terbalik. Syawal tak cukup, sambung lepas Syawal lagi rumah terbuka. Betul tak? Tapi kita kena ubah sikit demi sikit. Nak, kalau orang tanya, kenapa macam beria? Sambut Ramadan. Kenapa bersungguh-sungguh ni? Mak nak buat operasi. Kan raya lambat lagi. Tak, nak sambut Ramadan. Sampai sawang, kipas, nak biar rumah ini bersih, harum.
Dan ada haruman yang berada di luar sana, namanya cinta syurga. Sempat promote tu. Ada haruman yang indah, bau raudah 98%. Ada di luar sana, adalah produk terbaru by Ustazah Asma, air freshener. Kutipan jualan ini adalah untuk membeli 2 bangunan untuk diwakafkan di jalan dakwah, iaitu untuk dibangunkan pengajian Al-Quran. Saya tak boleh cerita detail sebab amaran tu dah jelas sangat, berdiri apa semua, takut saya. Okey, kot dia orang rampas mic ni kan. Muslimat mati Allah sekalian, boleh tak nak dengar sikit je bacaan daripada Encik Ridwan? Boleh ke salah ni? Boleh penganjur boleh tak ni? Boleh Ustaz? Ini ketua Ustaz ni. Pakai jubah masya-Allah, OMC. Boleh Encik Ridwan ni. Orang muda baru lepas SPM, masya-Allah. Kok jadi menantu saya pun boleh. Masya Allah. Anak perempuan saya tahun ni umur 17. Silakan. Okey. Masya Allah. Barakallah. Okey, sila duduk. Segan nak duduk atas kursi? Boleh. Saya pun pakai ni. Saya pun pakai kasut. Sila. Okey. Masya Allah. Pakai ni. Okey. Okey. Klik. Lepas tu Al-Quran, maksudnya baca tu tak payah lama kan? Dua orang tak boleh dengan Al-Quran lama-lama sebab dia buat masa bahasa kan. Jadi berwira kamu bila tarik sampai ini. Sebenarnya dia dah terluhut tu, awak tarik. Tarik. Sebenarnya saya tak tarik. Tak. Itu betul dah awak pakai. Okay. Wayar tu awak tarik. Oh ya, tarik. Okey, jap. Ni. Okey, awak buka balik. Tarik ke bawah. Mari sini. Dia menggeletak, betul. Okay. Subhanallah. Sorry. Okey, tak apa. Bukan mertua, jangan bimbang. Okey. Subhanallah. Boleh buka Quran dulu? Okey, subhanallah. Sebelum anak kita membacakan baca surah Al-Baqarah ayat 183. Boleh. Yang berkaitan dengan ke ayat-ayat awak dah berlatih lah. Ya. Kan ayat-ayat pelik-pelik kan siap. Okey. Jadi Ridwan, boleh Islam masya-Allah hebat. Apa ni? Allahu Akbar. Sebab dia berituh, saya pun dah tak ambil mic lagi. Kan? Masya-Allah saya nak terima kasih dan saya mohon maaf banyak-banyak di atas kesiapan kekurangan dalam penyampaian. Masa saya diberikan dah sebab ada banyak program lagi. Saya nak jemput di luar sana kita ada bawa barang dagangan. Usaha kita untuk jaya ekonomi. Dan yang saya sebutkan tadi tu, apa nama tu yang saya sebutkan tentang nama cinta syurga. Saya lari, muka saya lari. Okey. Cinta syurga tadi tu memang baru dilancarkan. Saya tak dilancarkan lagi. Adalah wangian raudah hampir 98%. Ada tak percaya, ada cium, nanti ada sampel kat luar sana. Subhanallah, itu adalah ikhtiar 100% jualan bila offline ni adalah untuk memiliki bangunan lokal. Saya tak mesti lanjut sebab masa sungguh. Anda boleh beli dan pasang di bilik di rumah supaya insya-Allah Ramadan kali ini haruman semerbak raudah iaitu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit lah. Tak apa, sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua? تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Ayat lah. Ya, tinggi sikit. Tak apa. Kita memang tunggu yang tinggi tu. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Subhanallah, bersyukur bagi Allah. Saya rasa sangat kagum dengan Tekra sebab boleh mengimarahkan dan menghidupkan dan juga boleh melahirkan anak-anak yang sangat hebat. Sekali lagi tepukan kepada Tekra. Masya Allah, doakan saya anaknya Azwan menjadi ahli Al-Quran, menjadi subhanallah berjuang agama Allah dan terus dewasa dengan bersinar-sinar di limpahkan rezeki yang barakah, dikurniakan zaujatan salihatan, isteri solehah. Amin, amin. Amin. Jemput dulu. Tapi saya ada hadiah lagi untuk anak dia. Ayat tu tentang ibadah Rahman dan dicari segi maksud ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman. Sekian daripada kami berdua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.